Jadi kesimpulan dia, sungguh pun orang-orang Yahudi Nasrani ni dia nak ubah kitab suci ni, tapi kita dapat tangkap juga benda-benda yang mereka tertinggal nak ubah. Sandaran kita yang kelima, nama tempat tadi lah, Moria. Kalau dia padam Moria tu, kita mungkin tak boleh nak kesan. Ulama-ulama kaji di manakah Moria ni. Rupa-rupanya Moria ni Safa dan Marwah. Sandaran yang keenam, ayat Quran surah Hud ayat 71. Maksudnya, maka kami sampaikan kepadanya Ibrahim khabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak lahir pula Yakub. Masa ayat ni turun kepada Nabi Ibrahim, Ishak tak lahir lagi. Malaikat datang bagi tahu, Ibrahim, lepas ini kamu akan lahirkan seorang anak, nama dia Ishak. Lepas itu akan lahir pula seorang cucu kamu, anak kepada Ishak ni, iaitu Yakub. Jadi ayat ini menunjukkan Nabi Ishak ni bukan yang disembelih, kan? Sebab sebelum lahir lagi malaikat bagi tahu dah, kamu akan lahirkan satu orang anak, nama dia Ishak. Lepas tu Ishak ni pula dia akan lahirkan anak, nama dia Yakub. Maksud dia Ishak ni tak kena sembelih. Dah bagi tahu siap-siap dah, dia ni tak mati, sebab dia akan lahirkan cucu. Jadi mana boleh nak kata kamu akan lahirkan Ishak? Kalau cerita dia setakat tu saja, mungkin Nabi Ishak dia akan kena sembelih. Tapi cerita dia panjang. Kamu akan lahirkan Ishak, dan lepas tu Ishak akan lahirkan pula Yakub. Maksud dia Nabi Ishak ni dia tak kena sembelih. Kalau kena sembelih mati, tak lahirlah Yakub. Ni hujah yang keenam. Jadi Nabi Ishak ni bukanlah calon korban. Dan hujah kita yang terakhir, Imam Ibn Kathir. Ni pandangan dia. Dia ni satu orang ulama besar dalam bidang sejarah dan juga dalam bidang tafsir. Dia kata, sesiapa yang mengatakan Nabi Ishak yang disembelih itu, sesungguhnya mereka itu menerimanya daripada riwayat Bani Israel, kisah-kisah Israelian. Kata Imam Ibn Kathir, umat Islam yang kata yang disembelih itu ialah Nabi Ishak, mereka ni ambil cerita ni daripada cerita orang Yahudi, cerita yang dah diputar belit. Sebenarnya yang disembelih itu ialah Nabi Ismail. Tidak mengherankan sekiranya pendeta-pendeta Yahudi menisbahkan setiap kelebihan kepada Bani Israel. Dia tukar nama tu supaya nak penaik Bani Israel, nak peturun Bani Ismail ni, selama mana mereka sendiri menulis kitab-kitab itu. Jadi berdasarkan sandaran-sandaran ini, kesimpulannya yang disembelih sebenarnya ialah Nabi Ismail, sebagaimana yang dipercayai oleh majoriti umat Islam, bukanlah Nabi Ishak. Yang percaya yang nak penaik nama Nabi Ishak ni sebenarnya ialah orang-orang Yahudi, sebab dia nak penaik bangsa Yahudi, nak berturun bangsa keturunan Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sambung kalam Tuan Syekh kita. Dan lagi adalah padanya beberapa kaum, duduk sertanya adalah muka mereka itu seumpama kertas. Ini Nabi Muhammad di langit ketujuh, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Dia jumpa pula dekat Nabi Ibrahim tu ada satu kaum muka macam kertas. Dan lagi ada pula beberapa kaum yang lain, muka mereka itu warnanya itu putih, tetapi berubah sedikit. Muka yang pertama tadi putih macam kertas. Golongan yang kedua ni pula muka dia kelabu sikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warnanya berubah itu, masuk ia pada satu sungai. Maka mandi mereka itu di dalamnya. Yang mana muka kotor tadi terjun dalam sungai, cuci badan. Maka keluar ia daripada warnanya suatu yang ni bersih ia sedikit. Orang yang kotor tadi, yang kelabu asap ni tadi, mandi dalam sungai, keluar bersih sikit. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang lain, masuk pula sungai satu lagi. Maka mandi ia di dalamnya dan keluar ia daripadanya, maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga, maka mandi di dalamnya, maka jadilah mereka itu seumpama taulannya. Jadi Nabi Muhammad nampak dua golongan. Satu golongan ni bersih, satu golongan lagi kotor. Golongan yang kotor ni, dia terjun dalam 3 sungai, barulah dia tu bersih, sama macam orang yang bersih tadi. Maka
datang mereka itu duduk pada taulannya. Maka sabda Nabi, siapa itu ya Jibril? Yang putih mereka itu, dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu, dan apa sungai ini? Jadi Nabi Muhammad pun tanyalah siapa dia golongan-golongan ni. Maka katanya, adapun segala mereka yang putih muka mereka itu, maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan, yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim, yakni dengan maksiat. Okay. Orang yang muka dia putih bersih ni tadi, orang yang sungguh-sungguh beriman. Mereka ni tak zalim dan tak buat maksiat langsung. Adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalnya yang soleh, dan yang lainnya kejahatan. Yang muka kelabu asap ni tadi, amal-amal yang baik pun dia buat juga, tapi amal-amal yang jahat pun dia buat juga. Jadi sebab tu dia kelabu asap. Disebabkan kelabu asap, dia kena suci diri dia supaya putih bersih. Itu yang terjun dalam sungai-sungai itu tadi. Maka taubat dia maka diterima oleh Allah Ta'ala akan taubatnya. Orang yang kelabu asap ni tadi, baik pun dia buat, jahat pun dia buat, dia bertaubat dan Tuhan terima taubat mereka ni. Adapun sungai ini, maka yang pertamanya afu Allah, iaitu sungai itu nama dia keampunan Allah. Keduanya nikmatullah, sungai yang bernama nikmat Allah. Ketiganya wasaqahum rabbuhum syuraban tahura. Ni satu sungai yang Tuhan bersihkan mereka ni lah, ya, Tuhan bersihkan mereka. Kemudian dikatanya akan baginya, inilah tempat Tuhan hamba dan tempat umat Tuhan hamba. Kata malaikat Jibril, dekat sinilah tempat umat Islam. Di mana tu? Di langit yang ketujuh. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi. Dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi. Umat Nabi Muhammad ni ada banyak, dia nampak ada semua umat dia. Tiba-tiba umat dia terpecah dua. Satunya atas mereka itu kain yang putih, dan satu bahagian kain mereka itu kelabu. Yang satu kumpulan pakai pakaian warna putih, satu kumpulan lagi pakaian kelabu. Kemudian maka masuk Nabi akan Baitul Ma'mur, iaitu Kaabah di langit ketujuh. Kita cerita dah hari tu, Nabi Muhammad masuk ke dalam tu. Maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih. Umat Nabi Muhammad yang berpakaian putih ikut Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan didindingkan akan yang lain, iaitu yang atasnya kain kelabu. Umat Nabi Muhammad yang kain tak putih ni tadi tak boleh masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan mereka itu atas kebajikan, yakni agama Islam. Maka sembahyang Nabi SAW dan sembahyang sertanya segala mukminin. Jadi Nabi Muhammad dengan umat dia yang berpakaian putih masuk ke dalam Baitul Ma'mur sembahyang kat sana. Yang mana pakaian kelabu tak boleh masuk sembahyang. Kalau kita kaitkan dengan cerita yang mandi sungai tadi, maksud dia umat Islam yang benar-benar hati dia bersih, dia tak buat benda-benda jahat, tak zalim, tak buat maksiat, dia buat benda baik saja, dia ni akan masuk syurga senang. Orang yang kelabu asap, maksud dia baik pun buat, yang tak baik pun buat juga, macam kita lah. Maksud dia tak boleh nak masuk, kena rendam dalam sungai dulu, masuk dalam sungai sucikan diri dengan cara bertaubat. Maka tiba-tiba masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70,000 malaikat, dan tiada ada keluar lagi hingga hari kiamat.